Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya akan terangkan tentang aplikasi sistem hidrolik di dalam industri automotif. Okey, sebelum tu nama saya Siti Salah Miki Yusof dengan kad metrik D091557. Apakah sistem bernalih? Okey, sistem bernalih bermaksud sistem menghantar kuasa yang menggunakan kekuatan cecair dan gas yang mengalir untuk menghantar daya. Okey, sistem cecair merangkumi sistem hidrolik dan sistem pneumatik. Okey, tenaga cecair hidrolik digunakan dalam industri pembinaan, rawatan air, aeroangkasa dan aplikasi dalam automotif. Sistem bernalih melibatkan cairan yang tidak boleh memanfaatkan pada hakikatnya yang disebut hidrolik dan gas pula yang boleh dimanfaatkan yang sering disebut pneumatik. Di dalam industri automotif ataupun syarikat, aktiviti yang terlibat dalam pembuatan kenderaan bermotor termasuklah kebanyakan komponen seperti mesin dan badan, tidak termasuk tayar, bateri dan bahan bakar. Produk utama industri ini adalah kenderaan penumpang dan trek ringan, termasuklah pickup, van dan kenderaan sukan. Kenderaan komersial pula ialah trek penghantaran atau trek pengangkutan besar. Di dalam dunia automotif, penyokong peralatan hidrolik yang adalah besar dan pelbagai peralatan hidrolik yang digunakan kepada kereta. Terdapat brake hidrolik, pam hidrolik dan motor hidrolik. Peralatan hidrolik yang digunakan dalam kedai jentera dengan silinder hidroliknya seperti kereta lebih cekap serta sukar dilakukan berbanding sebelumnya. Ini adalah kerana penggunaan peralatan hidrolik yang maksimum. Apakah sistem hidrolik? Sistem hidrolik adalah sistem pengubahan kuasa ataupun meningkatkan kuasa menggunakan tekanan minyak. Okey, kiranya kereta ni kan industri automotif kan? Yes. Okey, jadi kereta dengan atau kenderaan lain tu banyak guna sistem hidrolik lah. Pada dasarnya kereta hanya menggunakan sistem hidrolik pada dua tempat. Okey. Yang pertama pada power steering. Model lama dia menggunakan tekanan minyak. Okey. Ini dia punya power steering pump. Power steering pump dia akan alihkan minyak ni ke steering. Okey. So kita hanya menggunakan kuasa yang sedikit untuk memusingkan steering. Lebihan kuasa akan dialihkan berkali ganda daripada pump kepada steering. Yang kedua adalah speed gear. Speed gear. Dia buat automatik. Okey. Dia buat automatik juga menggunakan tekanan daripada hidrolik. Okey, seterusnya ini adalah contoh jack untuk kereta. Jadi peralatan ini menggunakan sistem hidrolik. Dan lagi satu ialah mesin di belakang ni juga menggunakan sistem hidrolik. Nama saya Anas Listin Kiai, pemegang nombor kad metrik D2019-2091562 ISMP Reka Cipta. Okey. Di sini saya akan membentangkan tentang satu sistem yang menggunakan hidrolik, sistem hidrolik. Okey. Sistem power steering. Power steering dia menggunakan konsep hidrolik lah. Okey. Sistem power steering adalah satu sistem yang menggunakan sistem hidrolik. Fungsi power steering membolehkan pemandu mengawal kenderaan dengan baik semasa sedang bergerak. Sistem hidrolik ni adalah dia boleh membenarkan pemandu yang sedang memandu kereta tu membelok roda dengan menggunakan daya yang sedikit. Dia tak perlu menggunakan daya yang banyak. Kalau kita tengok kereta yang dikeluarkan pada dulu-dulu, dia punya steering tu kita susah nak membelokkan dia, terutamanya kalau kita nak parking. Bagaimana power steering berfungsi menggunakan rak dan pinion type power steering.
Okey, ini adalah gambar ringkas rak manual dan sistem kemudi pinion yang digunakan dalam sistem power steering. 3 komponen berikut ditambah. Yang pertama adalah vane pump. Vane pump menghasilkan tekanan hidrolik pada sistem power steering. Seterusnya, komponen yang kedua adalah power cylinder. Power cylinder menggunakan cecair hidrolik yang merupakan daya cecair steering dari vane pump untuk memutarkan roda depan. Terakhir adalah control valve ataupun injap kawalan yang mengatur arah dan isi padu cecair steering ke silinder kuasa sesuai dengan pergerakan steering. Kelebihan menggunakan sistem hidrolik. Kelebihan menggunakan sistem hidrolik, sistem ini sangat sesuai untuk kita mengangkat beban yang berat tanpa kita menggunakan tenaga, menggunakan daya yang lebih untuk mengangkat beban yang berat. Contohnya, kegunaan sistem hidrolik ni sangat penting pada industri berat, kerana industri berat ni dorang menggunakan kebanyakan mereka menggunakan jentera-jentera yang menggunakan sistem hidrolik untuk memudahkan kerja tanpa menggunakan tenaga manusia dengan banyak. Ini di mana sistem hidrolik ni juga boleh membantu menjimatkan kos pekerja yang ramai. Okey. Seterusnya, sistem hidrolik tidak menjejaskan perjalanan sistem kerana terdapat satu sistem tenaga hidrolik untuk kegunaan kecemasan. Yang terakhir adalah kelemahan sistem hidrolik. Sistem hidrolik ni juga mempunyai kelemahan. Yang pertama adalah pencemaran bunyi. Yang kedua adalah mudah terbakar. Kerana sistem hidrolik ini dia menggunakan minyak sebagai medium perantaraan. Sekiranya sistem ini terlalu panas, macam kita menggunakannya dengan lebihan ataupun tanpa kawalan ataupun tanpa sengkatan, sistem ini mudah untuk berlakunya kebocoran dalam sistem dan boleh menyebabkan kebakaran.